Terima kasih Datuk Speaker bagi peluang saya untuk ambil bahagian dalam meminda Akta Mahkamah Rendah 1948. Satu pindahan yang penting adalah di bawah Seksyen 65 di mana bidang kuasa Mahkamah Seksyen akan dinaikkan daripada 250,000 sehingga 1 juta ringgit, dan Mahkamah Seksyen di atas habis pindahan ini dapat bidang kuasa untuk unlimited jurisdiction. Kes 10 juta pun boleh difailkan di Mahkamah Seksyen jikalau dua-dua pihak, iaitu pihak plaintiff dan defendant, tanda tangani satu surat perjanjian dan masukkan di mahkamah. Dan lain-lain ialah apa-apa diberikan pada Mahkamah Tinggi akan dipindah kepada Mahkamah Seksyen, seperti injunksi, seperti specific performance, seperti declaratory orders dan rescission of contract dan lain-lain. Daripada selepas pindahan ini, apa saya ingin ialah banyak kes yang dulu difailkan di Mahkamah Tinggi akan dimasuk di Mahkamah Seksyen, dan pindahan ini akan dibuka, open the floodgates to all the Sessions Court dengan izin throughout Malaysia. Dan sebab ada banyak kes di Mahkamah Seksyen, kita akan mesti ditambah lebih hakim, lebih courtrooms, lebih staff, lebih supporting staff dan lain-lain. Selepas pindahan ini, mesti kita ada satu situasi di mana bottom heavy dan top light. Apa artinya daripada bottom heavy dan top light ialah kes-kes yang dulu difailkan di Mahkamah Tinggi tidak masuk dari Mahkamah Seksyen, dan kes-kes lain-lain pun dimasuk dalam Mahkamah Seksyen. Ada banyak aduan masa ini daripada peguam-peguam yang pergi kepada mahkamah. Seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli yang berhormat lain, there is too much of emphasis kepada KPI. Banyak peguam-peguam yang pergi mahkamah tidak dipuas hati kepada KPI. Dengan izin Dr. Speaker, litigants do not come to court to prosecute their legal rights to give way to KPI. Apa yang penting dalam mahkamah ialah justice dan keadilan dan bukan KPI. Banyak hakim-hakim dan magistrate datang mahkamah pagi, dipanggil kes untuk kes-kes jenayah. Saya suka bagi satu contoh seperti di bawah Seksyen 180 CPC yang saya ada bangkitkan pada hari dulu. Pagi dia panggil kes tanpa baca nota-nota keterangan daripada saksi-saksi, tanpa semak eksibit-eksibit dalam fail mahkamah, sebab dia mau KPI, sebab dia mau habiskan banyak kes, dia mau bagi satu laporan yang baik, bagi bela diri. Semua ahli yang berhormat di sini tahu di bawah Seksyen 180 ialah mahkamah ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah buang kes. Pilihan yang kedua ialah bela diri. Tetapi saya merayu kepada menteri yang berkenan untuk buat satu pindahan di bawah Seksyen 180 CPC, sebab banyak litigan atau OKT pergi kepada Mahkamah Yang Mulia tanya, kenapa hakim berikan satu keputusan atau magistrate beri satu keputusan tanpa beri alasan, the reasons for why defense is called, dengan
izin. Di 180 seperti yang ada pada hari ini, Mahkamah tidak perlu berikan alasan kepada OKT. Tetapi saya merayu kepada Menteri yang berkenan buat satu pindaan di bawah Seksyen 180 untuk berikan satu subsection dikatakan bila bela diri, bila kita panggil satu OKT di bela diri di mahkamah, mesti memberi alasan sebab hak OKT untuk tahu kenapa mahkamah suruh dia bela diri. Jikalau tidak beri alasan di bawah seksyen ini, banyak OKT tanya, macam mana saya boleh siapkan saya punya pembelaan? How am I to prepare for my defense if I do not know what is the reason? Jikalau saya tidak tahu kenapa mahkamah akan panggil saya bela diri. Seperti yang dikatakan oleh banyak ahli-ahli yang berhormat lain. Far too much of emphasis on KPI. Apa mahkamah atau magistrate dan hakim session ialah dia ingat statistik saja. Dia ingat untuk ambil hantarkan laporan-laporan pada petang saja kepada ketua hakim sebab dia mau dapat satu nama yang baik, satu laporan yang baik. Tetapi apa yang penting ialah keadilan kepada OKT dan bukan KPI. Lagi satu aduan saya dapat daripada peguam-peguam yang lain ialah berkenaan dengan conduct of DPPs and PO dalam kes-kes jenayah. Saya bukan cakap semua DPP, 95% DPP dan PO ialah okey. Tetapi ada 5%. Ada instance di mana di mahkamah sebelum kes bicara DPP atau PO boleh masuk kamar mahkamah untuk bincang kes. Sebelum kes bicara dia masuk dalam kamar untuk 15 minit. Apa dia itu DPP dan magistrate buat selama 15 minit kita tidak tahu. Bila keluar daripada kamar magistrate, kes dipanggil untuk bicara. It is the perception that is important. Kalau kita tanya ada satu kes di Seremban lebih kurang 25 minit. Saya ada tanya apa dibincang. Dia cakap, oh kita bukan bincang you punya kes. Kita bincang golf. Saya tak ada apa-apa bantahan kalau dia bincang golf. Tetapi apa saya katakan di sini? What is the perception that you are giving to the OKT? Apa perception kita bagi kepada OKT? Ada banyak pelanggan tanya, apa ini PO masuk dalam mahkamah, di kamar magistrate, DPP masuk. Ini kira bukan tawar menawar, itu okey. Kalau tawar menawar, iaitu 3 orang baru masuk. Peguam, DPP, bincang dengan magistrate.